Selamat petang, salam sejahtera. Baru beberapa jam, tidak sampai 24 jam, Najib masuk penjara. Akhirnya, satu berita lagi menakutkan, lagi mengejutkan, lagi buruk, lagi duka cita, lagi menyedihkan buat Najib. Adalah Najib hanya ada 14 hari sahaja lagi. Apa yang 14 hari itu? Sudah masuk penjara, Najib seakan-akan sudah jatuh, ditimpa tangga, ditimpa lagi tangga, ditimpa lagi tangga, dan tangga menimpa lagi. Ini semua adalah berkaitan dengan jawatan beliau sebagai ahli parlimen di Pekan. Ini adalah berkaitan dengan kuasa Najib di Parlimen Pekan sebagai ahli parlimen di sana. Selain daripada itu, ini juga berkaitan dengan kedudukan Najib sebagai pengerusi Barisan Nasional, pengerusi UMNO, penasihat kepada UMNO, dan juga berkaitan dengan bidang kuasanya. Jadi apa yang berlaku? Najib ada tempo 14 hari lagi untuk file pengampunan atau hilang status ahli parlimen. Hari ini hari pertama. Najib hanya tinggal ada 13 hari sahaja lagi untuk memfailkan pengampunan atau hilang status ahli parlimen. Najib Razak mempunyai pilihan untuk memfailkan petition bagi mendapatkan pengampunan berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara terhadapnya. Bagaimanapun, Peguam New Sin Yew berkata, bekas Perdana Menteri itu mesti memfailkan petition dalam tempoh 14 hari atau kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen Pekan. Pengampunan bukan proses kehakiman yang telah berakhir di Mahkamah Persekutuan. Ia adalah proses eksekutif di mana eksekutif boleh memilih untuk meremit, menggantung atau meringankan hukuman. Jika Najib berjaya dalam petitionnya untuk pengampunan, pemenjaraan dan dendanya boleh dikurangkan atau digantung sepenuhnya. Jadi, sebenarnya kalau Najib nak mendapatkan pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, ada beberapa pilihan. Pertama, Najib akan meneruskan hukuman penjaranya tetapi mungkin akan dikurangkan hukumannya, ataupun yang lebih teruk lagi adalah permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, ataupun hukuman itu digantung sepenuhnya, ataupun Yang di-Pertuan Agong mengampuni sepenuhnya Najib. Walau bagaimanapun, kuasa ini hanya boleh dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah berunding atau disyorkan oleh lembaga pengampunan tambahnya. Lembaga pengampunan katanya terdiri daripada Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan, dan 3 ahli lain yang dilantik oleh Agong yang mengetuai lembaga itu. Tiada had masa untuk memutuskan petition untuk pengampunan dan tidak ada had untuk berapa kali seseorang boleh memfailkan petition untuk pengampunan. Tetapi bagi kes Najib, jika dia tidak melakukannya dalam tempoh 14 hari, dia akan kehilangan status sebagai ahli parlimen di bawah perkara 48 tambahnya. Sementara itu, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun berkata, dia masih menunggu perintah rasmi yang diwartakan berhubung status kerusi Parlimen Pekan yang disandang Najib. Jika dia tidak memfailkan sebarang rayuan lain dalam tempoh 14 hari, maka dia akan hilang kelayakan, kata Azhar kepada pemberita ketika Majlis Sambutan Hari Kemerdekaan ke-77 Suruhanjaya Tinggi Indonesia di Kuala Lumpur. Jika dalam tempoh 14 hari terdapat petition difailkan untuk pengampunan, maka kelayakan ahli parlimen untuk menyandang kerusinya akan kekal
sehingga petition diputuskan, katanya lagi. Najib dipilih menjadi ahli Parlimen Pekan sejak 1976. Dia bertanding di kerusi itu berikutan kematian bapanya, Allahyarham Abdul Razak Hussein, yang merupakan Perdana Menteri kedua. Spekulasi mengenai pengampunan untuk Najib telah tersebar sejak kesnya bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Najib mempunyai 4 hari untuk memfailkan petition dan kelayakan ahli parlimen menyandang kerusinya akan kekal sehingga petition diputuskan, ada satu perkara yang Najib tak boleh tentukan sehingga kini, yaitu pastinya Najib tidak boleh lagi dicalonkan dalam PRU jika diadakan PRU dalam masa terdekat, kerana sah Najib adalah banduan yang telah didaftarkan di penjara di penjara Kajang. Makna kata, Najib tak boleh bertanding untuk PRU kecuali Najib dapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong. Tapi aku fikir mungkin Najib tak akan boleh bertanding, dan kita tunggulah nanti adakah Najib akan memfailkan petition pengampunan atau hilang status ahli parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, terjaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Puan berkata, UMNO tak perlukan poster boy, terlebih perasan lembek. Siapakah yang Puan nyatakan ini? Adakah beliau sedang merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia pada saat ini, yang juga datang daripada UMNO? Siapa Puan yang hanya sebagai Speaker Dewan Dun Johor untuk mengkritik Perdana Menteri Malaysia? Aku hairan sampai begini sekali Puan berkata seperti itu. Kenapa aku merujuk Ismail Sabri? Kerana sebelum ini, seperti yang kita tahu semua, poster boy Barisan Nasional untuk PRU 15 telah pun ditetapkan oleh Zahid, hanya satu orang tunggal yang akan dilantik Perdana Menteri, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Itulah yang dikatakan oleh Zahid sebelum ini. Namun, hari ini Puan dengan begitu berani mengatakan UMNO tak perlukan poster boy, terlebih perasan lembek. Apa maksud Puan ini? Kenapa dia cakap poster boy itu terlebih perasan lembek? Yang aku hairan, apa makna kata dia lembek? Lembek apa? Begitu. Seorang anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puad Zarkasi, secara berlapik mendakwa parti itu tidak lagi memerlukan poster boy untuk menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Tanpa menamakan sesiapa, Muhammad Puad berkata, individu yang dinamakan sebagai poster boy itu sudah tidak relevan lagi pada waktu ini. Hal itu kerana, tambahnya, ia boleh menjadi percaturan yang silap oleh UMNO dan akan menjadi senjata memakan tuan, selain menyediakan bola tanggung kepada pembangkang. Poster boy tidak boleh mereka yang over perasan dan lembek. Harapkan pagar-pagar makan padi, katanya. UMNO sebelum ini membayangkan untuk menjadikan Ismail Sabri Yaakob sebagai poster boy, sebagai langkah menarik sokongan orang ramai kepada mereka selepas ditolak pada PRU 14 yang lalu. Bagaimanapun, ketika ini hubungan pemimpin atasan UMNO dengan Ismail Sabri dilihat tidak begitu baik, khususnya dalam isu pembubaran parlimen untuk membolehkan PRU diadakan. Kemarin, pemimpin tertinggi UMNO mengadakan pertemuan tertutup dengan semua ketua bahagian parti itu dari seluruh negara di ibu pejabat mereka di Kuala Lumpur. Mudah difitnah jika bernyawa. Bagaimanapun, Ismail Sabri serta beberapa ketua bahagian tidak menghadirinya. Sebahagian daripada pemimpin atasan terbabit kemudian membuat pertemuan dengan Ismail Sabri di Putrajaya. Ia juga berlangsung sehari sebelum Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Najib
berhubung sabitan 7 pertuduhan jenayah melibatkan penyelewengan dana SRC Internasional Sdn Bhd pada 2020. Keputusan itu menyebabkan Najib ditahan pihak berkuasa dan dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara 12 tahun. Najib juga dikenakan denda Rm 210 juta oleh mahkamah. Kata Muhammad Puad, untuk meraih sokongan pengundi, UMNO boleh menjadikan logo BN sebagai poster boy kerana diyakini lebih berkesan. Jika memang ada keputusan dibuat untuk menamakan seseorang sebagai poster boy, kata Muhammad Puad, ia wajar dibatalkan kerana sudah menjadi beban kepada parti. Manusia bernyawa mudah difitnah jika jadi poster boy. Justru, lagi baik logo BN dijadikan poster boy. Benda tak bernyawa memang sukar untuk difitnah. Lagipun logo BN telah sebati kepada rakyat, kata Puad lagi. Wow, ini semua gara-gara selepas Najib dipenjarakan. Poster boy yang sebelum ini telah ditetapkan adalah Ismail Sabri Yaakob. Kini Puad kata tanpa mengatakan sesiapa dan dengan berlapik, Puad kata UMNO tak perlukan poster boy, terlebih perasan lembek. Yang aku tak dapat hadam ialah apa makna kata Puad itu lembek. Adakah tentang seperti yang tular yang mengatakan bahawa ada isu supaya Perdana Menteri campur tangan dalam penghakiman Najib? Adakah itu yang dikatakan lembek? Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.